Faedah berbanding ialah faedah yang dinikmati oleh sesebuah negara itu apabila negara itu mengkhusus dalam pengeluaran barang yang mempunyai kos lepas ataupun harga relatif yang lebih rendah berbanding dengan negara lain. Jadi untuk membuat faedah berbanding ini terdapat 4 andaian, iaitu terdapat 2 buah negara sahaja yang berdagang, terdapat 2 jenis barang sahaja yang dikeluarkan, kedua-dua buah negara mencapai guna tenaga penuh, maksudnya semua faktor yang ada digunakan sepenuhnya, dan tiada sekatan perdagangan dan kos pengeluaran, maksudnya perdagangan antarabangsa dijalankan secara bebas. Bila kita rujuk pada jadual ini adalah keadaan sebelum perdagangan antarabangsa, di mana ada dua buah negara, iaitu negara R dan negara S, mengeluarkan 2 jenis barang, iaitu kereta dan motosikal. Negara R dan negara S menggunakan semua faktor yang dimilikinya, di mana negara R dapat mengeluarkan 100 kereta dan 300 motosikal, manakala negara S dapat mengeluarkan 250 kereta dan 350 motosikal. Pengeluaran dunia untuk kereta adalah 100 tambah 250, kita dapat 350, dan pengeluaran dunia untuk motosikal adalah 300 tambah dengan 350, kita dapat 650. Apabila kedua-dua negara ini ingin melakukan perdagangan antarabangsa, maka pengkhususan akan dilakukan. Untuk menentukan negara mana yang akan mengkhusus dalam barang yang mana, maka kos lepas seunit kereta dan kos lepas seunit motosikal akan dilakukan. Contoh, untuk negara R, kos lepas seunit kereta adalah jika 100 kereta sama dengan 300 motosikal, maka 1 kereta sama dengan 300 kita bahagikan dengan 100, kita akan dapat 3 motosikal. Manakala untuk negara S, 250 kereta sama dengan 350 motosikal. Maka 1 kereta sama dengan 350, kita bahagikan dengan 250, kita akan dapat 1.4 motosikal. Itu untuk kos lepas seunit kereta. Sekarang kita kira pula kos lepas untuk motosikal. Untuk negara R, 300 motosikal sama dengan 100 kereta. Jadi 1 motosikal sama dengan 100, kita bahagikan dengan 300, kita akan dapat 0.3 motosikal. Untuk negara S, 350 motosikal sama dengan 250 kereta. Dan kat sini 1 motosikal sama dengan 250, kita bahagikan dengan 350, kita akan dapat 0.7 kereta. Kat sini pun kereta. Kereta. 0.3 kereta. Jadi kita dah kira kos lepas seunit. Jadi kita cari negara mana yang dapat keluarkan kedua-dua jenis barang itu dengan harga relatif ataupun kos yang lebih rendah. Untuk kereta, pengeluaran kereta. Di negara R, 1 kereta, 3 motor. Di negara S, 1 kereta, 1.4 motor. Jadi bila kita bandingkan, negara S mempunyai kos lepas yang lebih rendah dalam pengeluaran kereta. Sebab 1 kereta sama dengan 1.4 motor, berbanding negara R, 1 kereta sama dengan 3 motor. Seterusnya kita tengok untuk motosikal. Di negara R, 1 motosikal sama dengan 0.3 kereta. Manakala untuk negara S, 1 motosikal kos lepasnya adalah 0.7 kereta. Ini menunjukkan negara R mempunyai kos lepas ataupun
harga relatif yang lebih rendah dalam pengeluaran motosikal berbanding dengan negara S. Okey, jadi negara R akan khusus dalam pengeluaran motosikal sebab kos lepasnya lebih rendah. Jadi kereta tidak akan dikeluarkan. So kereta akan jadi kosong. Okey, untuk motosikal, jika sebelum PAB, negara R gunakan sebahagian faktor untuk keluarkan kereta dan sebahagian faktor untuk keluarkan motosikal. Bila buat pengkhususan, semua faktor yang dimiliki oleh negara R akan mengkhusus dalam pengeluaran motosikal. Okey, jadi jika sebahagian faktor keluarkan dapat 300, jadi jika semua faktor digunakan untuk keluarkan motosikal, so kita darab dengan 2. Jadi 300 kita darab 2, kita akan dapat 600. Okey, untuk negara S pula, dia mempunyai kos lepas yang lebih rendah dalam pengeluaran kereta. Jadi negara S akan khusus dalam pengeluaran kereta dan tidak akan keluarkan motosikal. So kat sini motosikal untuk negara S akan jadi kosong dan kereta sebahagian buruh keluarkan kereta dapat 250 jika semua faktor dikeluarkan digunakan untuk keluarkan kereta. Jadi 250 kita darab dengan 2, kita akan dapat 500. Okey, jumlah dunia kat sini 500 dan kat sini jadi 600. Okey, sekarang ni selepas pengkhususan negara R tidak mempunyai kereta, manakala negara S tidak mempunyai motosikal. Okey, sekarang kedua-dua negara ini akan melakukan perdagangan antarabangsa. Jadi sebelum melakukan perdagangan antarabangsa, maka kedua-dua negara perlu tetapkan kadar pertukaran. Okey, so kita cari julat kadar pertukaran yang menguntungkan kedua-dua negara. Okay, kita tengok jika kita letakkan satu motosikal kat tengah-tengah, so kita tengok bahagian motosikal. Satu motosikal 0.3 kereta, satu motosikal 0.7 kereta. So satu motosikal lebih besar daripada 0.3 kereta dan satu motosikal kurang daripada 0.7 kereta. Okay, jika kita lihat kat sini, satu motosikal 0.3 kereta adalah kadar pertukaran di negara R. Negara R keluarkan motosikal. Di negara dia, satu motosikal 0.3 kereta. Jika dia ingin melakukan perdagangan antarabangsa, untuk mendapatkan keuntungan, satu motosikal mestilah lebih besar daripada 0.3 kereta. Okey, untuk satu motosikal sama dengan 0.7 kereta, ini adalah di negara S. Untuk negara S keluarkan kereta tapi tidak mengeluarkan motosikal. Jadi dia akan import motosikal daripada negara R. Jika dia negara S ingin mendapatkan keuntungan daripada PAB, jadi motosikal yang ingin dibeli daripada negara R mestilah lebih murah daripada harga di negaranya sendiri. Okay, jadi sebab itu kita letakkan satu motosikal kurang daripada 0.7 K. Jadi lebih murah daripada harga di negara S. Satu motosikal sama dengan 0.7 K. Okey, jadi kalau kita letak K kat tengah-tengah, kita tengok kereta pula 3 M dengan 1.4 M. So 1.4 kat belah sini dan 3 M kat belah sini. Satu kereta lebih besar daripada 1.4 motosikal ataupun kurang daripada 3 motosikal. Ini kita katakan sebagai motosikal dalam sebutan kereta. Dan kat sini kereta
dalam sebutan motosikal. Okey. Jadi kita andaikan kadar pertukaran satu kereta sama dengan 2 motosikal. Negara R ingin guna 300 motosikal dan ekspor 300 motosikal. Okay. So, kadar pertukaran adalah satu kereta 2 motosikal. Negara R ini menggunakan hanya 300 motosikal. Dia keluarkan 600 motosikal tapi dia cuma nak guna 300 motosikal. So, lebih lagi 300, negara R akan ekspor ke negara S sebab negara S tidak ada motosikal. So, kita buat kat sini, selepas PAB, negara R nak guna 300 motosikal dan dia akan ekspor ke negara S sebanyak 300. Okey, jadi negara S perlu bayar kepada negara R dalam bentuk kereta. Okey, jika kadar pertukarannya adalah satu kereta sama dengan 2 motosikal, jadi 300 motosikal akan sama dengan 300 bahagi 2, kita akan dapat 150 kereta. So, dia kena bayar sebanyak 150 kereta. Dia ada 500 kereta, bayar kepada R 150, so lebih lagi adalah 350 kereta. So, kat sini dia akan jadi 500 dan kat sini akan jadi 600. Okay, untuk laba ataupun keuntungan PAB, kita bandingkan keadaan sebelum PAB dan selepas PAB. Okey, berdasarkan jadual ini untuk negara R, kita tengok selepas dulu. Selepas PAB, negara R 150 kereta dengan 300 motosikal. Okay, jadi 150 kereta dengan 300 motosikal. Itu selepas PAB. Sebelum PAB, negara R 100 kereta dengan 300 motosikal. 100 kereta dengan 300 motosikal. Untuk negara S, selepas PAB, negara S 350 kereta dengan 300 motosikal. 350 kereta dan 300 motosikal. Sebelum PAB, negara S 250, 350. So, 250 dengan 350. Okey, sekarang kita bandingkan untuk negara R, kereta selepas 150 sebelum 100. Jadi, berlaku pertambahan sebanyak 50 kereta. Untuk motosikal, tidak ada pertambahan. Okey, kereta untuk negara S 300 sebelum 250, jadi terdapat pertambahan sebanyak 100 kereta dan 300 dengan 350 kurang sebanyak 50 motosikal. Okey, jadi negara R bertambah sebanyak 50 buah kereta. Okey, untuk negara S bertambah 100 kereta tapi dia kurang 50 motosikal. Okey. Bila ada keadaan macam ni, tambah dengan kurang, so kita kena kira keuntungan dalam sebutan. Okay, contoh, jadi kita, dengan kadar pertukaran satu kereta sama dengan 2 motosikal, untuk negara S jadi 100 kereta sama dengan
200 motosikal. Nilainya adalah sama dengan 200 motosikal. Okey, jadi untung dalam motosikal untuk negara S sama dengan 200, kita tolak dengan pengurangan 50. So, kita akan dapat 150 motosikal. Okey. Okey, sekarang kita akan lakarkan kelok untuk kaedah berbanding. Kita bandingkan sebelum dan selepas PAB. Okey. Untuk negara R, merupakan dua jenis barang. Iaitu kereta dan motosikal. Okay. Jadi, kita lakarkan KKP. Untuk negara R, sebahagian faktor digunakan untuk kereta dan sebahagian faktor untuk digunakan untuk gerakan motosikal. Okey, jika kita nak lakarkan di paksi motosikal ni, maksudnya semua faktor keluarkan motosikal, tidak ada kereta yang dikeluarkan. Okey, motosikal 300 jika sebahagian faktor keluarkan motosikal. Jika semua faktor itu keluarkan motosikal, maka kita darab dengan 2. So, kat sini akan jadi 600. Darab 2. 600 motosikal dan kosong kereta. Jika kita nak buat di paksi kereta, maksudnya tidak ada motosikal yang dikeluarkan. So, kita tengok kat sini. Kalau sebahagian faktor 100 kereta, semua faktor digunakan untuk keluarkan kereta, maka 100 kita darab dengan 2, kita akan dapat 200. So, kita sambungkan, kita akan dapatlah kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, jadi berdasarkan jadual ni, kita dapati negara itu akan memilih untuk keluarkan 300 kereta dengan 300 motosikal dengan 100 kereta. Ini adalah titik A, maksudnya sebelum PAB. Okey. Selepas PAB, kita tengok, kita nak buat rajah sebelum PAB kat sini. Selepas PAB, kita tengok negara R dia khusus dalam motosikal. So, kita tarik daripada arah motosikal. Kita tarik daripada arah motosikal kat sini, kita tarik ke sini. Okey. Okey, jadi jika satu kereta, kadar pertukaran yang ditetapkan sebelum ni sama dengan 2 motosikal. So, kat sini adalah 600 motosikal sama dengan 600. Kita bahagi 2, kita akan dapat 300 kereta. So, 600 motosikal, kita akan dapat 300 kereta. Okey, jadi selepas PAB, kita tengok negara R, keretanya 150, motosikalnya adalah 300. Motosikal tetap 300, yang ini dia jadi 150. Ini adalah keadaan selepas PAB. Okey, jadi bila kita bandingkan, kita tengok sebelum PAB dia duduk di KKP yang ni, titik A. Tapi selepas PAB, negara ini dapat capai titik B. Titik B ni adalah titik yang di luar KKP-nya yang asal. Okey, tapi negara R dapat capai titik B disebabkan dia lakukan PAB. Jika dia tidak lakukan PAB, titik B ini adalah titik yang tidak dapat dicapai sebab sumber tidak mencukupi. Ini adalah faedah daripada PAB. Okey, jadi sekarang kita buat pula untuk negara S. Okey, negara S sama juga kat sini motosikal. Dan kat sini kereta. Okey.
Negara S 250 kereta. So kita darab 2, kita akan dapat 500 dan 350 motosikal. So kita darab 2, kita akan dapat 700. Kita balik. Okey, tarik ni. So kita buat titik sebelum PAB 350 dengan 250. Ini adalah titik sebelum PAB. Okey, untuk lakarkan kelot selepas PAB, kita tengok negara S dia khusus dalam pengeluaran kereta. So kita tarik daripada arah kereta ke sini. Okey, saya tambah sikit. Okey. So kita tarik ke situ. Satu kereta sama dengan 2 motosikal. Kalau 500 kereta, dia akan jadi 1000 motosikal. Okey, kat sini motosikal. Okey, 1000 motosikal. Okey, selepas PAB kita tengok 350 dengan 300. 350 kereta. Katalah kat sini 350 kereta. Dengan 300 dan ini 350. Okey, jadi kena titik B. Ini selepas PAB. Okey, jadi sama juga negara S dapat capai titik B, iaitu titik yang di luar daripada KKP yang asal disebabkan negara tersebut melakukan PAB. Jika tidak lakukan PAB, titik ini tidak dapat dicapai sebab sumber tidak mencukupi.